Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ada yang telah pun masuk ke link. InsyaAllah kita menunggu isyarat daripada pihak hostia untuk kita mulakan sesi pada tengah hari ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dan selamat sejahtera, selamat tengah hari. InsyaAllah kita akan bersiaran tepat jam 12 tengah hari. Dan kepada mana-mana staff ataupun pengunjung yang melayari FB Live kita pada hari ini, insyaAllah saya telah menyediakan satu soalan. Hanya nak melihat berapa ramai di kalangan warga FB Live sekarang yang bersiaran secara langsung dengan saya, insyaAllah.
InsyaAllah ada 1 minit lagi ya. Kita tunggu rakan-rakan yang lain untuk sama-sama kita dapat berkongsi pada hari ini. InsyaAllah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Ramadan, dan juga terima kasih kepada semua yang dapat bertemu secara maya. Terima kasih kepada Urustia TTC UTM yang telah pun menyediakan platform kepada kita, dan terima kasih juga yang tidak terhingga terutamanya kepada rakan-rakan yang di luar dari UTM yang saya dimaklumkan ada menyertai FB Live kita pada hari ini. InsyaAllah siaran kita berselama 30 minit ini akan ada beberapa perkongsian yang cuba dikupas secara ringkas dan padat. Saya dimaklumkan bahawa sharing video ini juga boleh dilayari ya di beberapa lokasi-lokasi yang terpilih. Selain daripada perkongsian slide sepatutnya yang dapat ditunjukkan kepada audiens semua tidak dapat ditunjukkan pada hari ini, tak apa. InsyaAllah saya akan cuba berkongsi dalam bentuk visual saja. Kita berkongsi dan kita dapat sama-sama untuk menilai tentang apa yang ilmu yang untuk kita kongsikan. InsyaAllah niat kita pada hari ini adalah untuk berkongsi ilmu, berkongsi pandangan yang kita niatkan kepada kebaikan. Jadi terlebih dahulu program ini bersiaran secara langsung bagi memenuhi salah satu tuntutan utama di peringkat UTM, Universiti Teknologi Malaysia, yang mana kita adalah merupakan sebuah institusi yang benar-benar memainkan peranan yang begitu aktif, bukan hanya di atas kertas, tetapi sebenarnya kita cuba untuk membuat satu transformasi dan penilaian yang berpusatkan kepada human, kepada manusia. Jadi insyaAllah perkongsian kita pada hari ini adalah lebih tertumpu kepada Sustainable Development Goal. Dan kebetulan pula tarikh ataupun masa yang kita pilih ini adalah merujuk kepada program perkongsian yang melibatkan kepada secara akademik yang boleh membantu kepada masyarakat umum. Jadi saya percaya ramai di luar sana yang telah pun mempunyai ataupun memahami berkaitan dengan SDG, dan bukan hanya di peringkat universiti, sebenarnya di beberapa premis di beberapa lokaliti ataupun pejabat kerajaan memang banyak telah pun memulakan inisiatif SDG ini di peringkat sama ada di peringkat dalaman ataupun di peringkat negara. Jadi di UTM ini sebenarnya kita mempunyai kerangka yang kukuh, yang mana SDG ini adalah salah satu prasyarat yang kita gambarkan sebagai satu dunia baru kepada kampus untuk menerajui matlamat pembangunan lestari di peringkat global. Jadi ramai rakan-rakan yang bertanya ataupun yang mempunyai pandangan-pandangan tertentu yang telah pun berkongsi dengan saya. InsyaAllah saya akan cuba kongsikan semula kepada rakan-rakan yang berkaitan dengan SDG secara umum. Jadi saya telah pun membuat satu polling di sini, dan saya dapati saya akan limitkan polling ini untuk melihat kepada berapa ramai di kalangan yang bukan akademik yang sedang bersiaran langsung dengan saya, dan didapati bahawa hampir
70% daripada pengunjung FB Live ini adalah di kalangan staf bukan akademik. Jadi betul lah, sasaran kita sebenarnya adalah untuk melihat secara inklusif, berkaitan dengan perkongsian yang mungkin boleh kita fikirkan bersama. Jadi selain daripada proses yang kita pun telah fahami di peringkat UTM, kebanyakan di kalangan kita yang telah pun salah satu daripadanya dimulakan inisiatif dengan TTC, perkongsian siri berkaitan dengan webinar ini adalah berkenaan dengan COVID-19 ataupun pandemik di seluruh dunia dan membawa kepada institusi kita sendiri. Jadi soalan saya yang berikutnya, saya nak tanyalah kepada semua berkaitan dengan persediaan dengan era pasca COVID-19. Dan ianya ada berkaitan dengan apa yang akan saya bentangkan berkenaan dengan pembangunan matlamat lestari. Jadi kalau tuan-tuan lihat berkaitan dengan pasca COVID-19 dan juga yang telah pun diumumkan PKPB bersyarat yang telah pun dimulakan sejak daripada 18 Mac kemarin, banyak daripada transformasi berlaku. Program-program sinergi juga berlaku. Perkongsian ilmu secara ilmiah dalam talian juga berlaku. Kita juga mendengar perkataan Makcik Kia juga dibuat satu konsep viral, konsep yang ditularkan sehingga telah dijenamakan di peringkat UTM. Kita juga telah mendapati banyak pendapat-pendapat umum secara atas talian yang telah pun diberikan kepada, terutamanya khususnya kepada warga UTM berkaitan dengan ketersediaan mereka untuk menyatakan komitmen mereka sama ada mereka bersedia, mereka yakin bahawa pandemik ini akan berlalu, berapa lama jangka masa dan sebagainya. Jadi tidak terkecuali dengan matlamat pembangunan lestari yang mana telah pun dimulakan inisiatifnya di bawah United Nations, iaitu salah satu badan organisasi luar antarabangsa yang telah pun menggariskan ada 17 SDG di peringkat antarabangsa yang mana perlu dicapai sebelum tahun ataupun semasa tahun 2030. Ianya mengingatkan kita semula, mengingatkan kita berkaitan dengan wawasan 2020 yang telah dicetuskan sejak 20 tahun yang lalu. Iaitu kita tahu pada waktu itu saya masih lagi bersekolah, sekolah menengah. Pada waktu itu sangat popular, sangat digemari isu tentang wawasan 2020, apa yang akan terjadi, apa yang akan berlaku di tahun 2020. Dan pada waktu itu perbahasan dilakukan, ada debat umum juga dilaksanakan, di sekolah-sekolah diberikan motivasi kepada pelajar berkaitan dengan wawasan 2020 dan semua gambaran-gambaran yang memacu kepada pembangunan wawasan 2020 untuk melihat Malaysia berada salah sebuah negara maju. Dan nyata sekarang kita berada di tahun 2020. Dan nyatanya pada tahun 2020 ini kita telah mengalami perubahan drastik yang tidak pernah kita gambarkan sewaktu kita merancang wawasan 2020 kemarin. Jadi saya menjentik sedikit nilai apa yang telah pun kita buat untuk negara kita sejak berpuluh tahun yang lalu dan juga kita menggambarkan satu wawasan kemakmuran bersama untuk masyarakat umum. Dan sekarang kita berbicara mengenai matlamat pembangunan matlamat lestari ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai SDG. Jadi apakah sebenarnya SDG ini yang difahami oleh rakan-rakan ataupun semualah yang ada bersiaran langsung pada hari ini? Sudah tentu tidak bukan ianya adalah menggambarkan satu program, satu perancangan yang begitu komprehensif yang melibatkan kepada program di peringkat global. Jadi kita akan lebih menumpukan kepada pelaksanaan dan kita juga lihat dalam proses seterusnya apabila kita melihat kepada persediaan masyarakat.
sering saya ulangi di sini bahawa di UTM kita sebenarnya telah pun mempunyai suatu program yang begitu komprehensif, sama ada ianya dijalankan secara besar-besaran ataupun ianya dijalankan secara kecil-kecilan di peringkat PTJ, di peringkat pelajar, di peringkat kemasyarakatan, di peringkat kesukarelawanan dan sebagainya. Dan hasil daripada polling yang sedang dibuat sekarang ini, adakah anda bersedia dengan era pasca COVID-19 dan apa kaitannya dengan SDG yang telah digambarkan 15 ataupun 18 tahun yang dulu 8 tahun yang dulu. Jadi kita lihat di sini kebanyakan daripada pengunjung bersetuju bahawa mereka bersedia dengan era pasca COVID-19. Apa yang mereka bersedia? Apa sebenarnya yang sebenarnya difahami dengan era selepas pasca COVID-19? Jadi di dalam pembangunan SDG 2030 di mana menyasarkan bahawa 17 matlamat yang kita laksanakan yang dikeluarkan daripada peringkat nasional, ianya sebenarnya adalah menjurus kepada kaedah untuk kita menjadikan dunia ini jadi lebih baik, jadi lebih sempurna, kerana kita tidak akan dapat kembali. Inilah tajuk kita SDG, mengapa ianya merentasi zaman dan peranan. Jadi kalau kita mengimbas kembali sebelum terbentuknya SDG di awal-awal tahun 2000, dia ada satu program yang dipanggil sebagai Millennium Development Goal, MDG. Jadi MDG ini dia lebih spesifik, tidak inklusif, dan ianya menjurus kepada pada waktu itu zaman milenia, di mana untuk menyediakan masyarakat kepada kerangka baru, kepada struktur yang boleh digunakan sebagai satu bentuk benchmarking, penarafan. Jadi selepas tahun 2010 dan membawa kepada tahun 2015, maka pada waktu itu United Nations telah membuka satu matlamat baru yang dikenali sebagai SDG. Jadi kalau kita mengimbau kepada zaman sebelum daripada MDG lagi, kita dapati bahawa telah pun berlaku sebenarnya SDG ini. Cuma kita tidak sedar ataupun mungkin kita buat-buat tidak sedar. Iaitu kalau kita mengimbau kepada alam yang kita lihat pada hari ini, dahulu daripada prosesnya kita banyak kampung-kampung, kita banyak ada kawasan desa yang menghijau dan sebagainya, telah bertukar menjadi kepada kawasan perindustrian, kerana pada waktu itu di awal tahun 1990-an Malaysia dengan wawasannya untuk menjadikan negara sebagai satu revolusi perindustrian, tetapi dalam masa yang sama untuk mengekalkan beberapa kawasan-kawasan tertentu bagi memelihara persekitaran. Dan masa berlalu, kita dapati di depan mata kita sekarang dan kita menghayati juga bahawa dalam proses untuk kita memahami berkaitan dengan proses pembangunan semula, kita akan melihat satu ciri baru. Dan COVID-19 ini sebenarnya pada saya adalah merupakan turning point, titik perubahan kepada masyarakat. Dan kenapa SDG ini sangat penting dan telah pun dibincangkan sejak daripada COVID ini berlaku, kerana masyarakat dunia pun sedar bahawa SDG inilah sebenarnya yang sepatutnya diguna pakai, dijadikan asas dan dilaksanakan mengikut apa yang telah pun diputuskan, telah digariskan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat kepada SDG di peringkat antarabangsa, kita akan dapati apakah target. Ada 17 target yang dilaksanakan, dan kesemua target-target ini kebanyakannya kadang-kala ianya sangat relevan dengan kehidupan kita seharian. Saya ambil satu contoh di dalam SDG untuk higher education, SDG 4 sebagai satu contoh. Di mana di dalam penelitian United Nations ini, dia memerlukan kepada mana-mana negara yang bergerak ke arah SDG
mesti memastikan pendidikan ini perlu diakses, boleh digunakan kepada seluruh masyarakat. Iaitu maknanya tidak terkecuali sesiapa perlu mendapat peluang pendidikan ini. Sama ada pendidikan rendah ataupun pendidikan tinggi. Perlu diberi. Dan ianya tidak juga terkecuali hanya menyediakan prasarana ataupun infrastruktur. Tetapi mesti menyediakan asas kepada belanjawan. Mesti menyediakan program-program yang tersusun, yang kemas, yang jitu dan sebagainya. Jadi di sinilah kenapa dikatakan SDG ini peranan semua orang, semua manusia. Dan menyantuni ini pula adalah merupakan satu keperluan. Kenapa ianya merupakan satu keperluan? Kerana kita mencapai satu kesepakatan di kalangan semua negara-negara di dunia ini, seharusnya untuk memantau dan menjadikan ianya satu program yang berterusan. Jadi, soalan saya yang seterusnya kepada anda semua, anda tahu atau tidak kewujudan SDG ini di UTM? Adakah anda pasti bahawa SDG ini bergerak sebenarnya dalam semua bentuk perlaksanaan di peringkat aktiviti, di peringkat governance sudah tentunya, di peringkat operasi ataupun perkhidmatan, dan paling penting kepada pelajar-pelajar kita sendiri. Adakah mereka mengetahui SDG ini wujud di UTM? Adakah mereka tahu bagaimana SDG ini dilaksanakan? Adakah mereka juga sedar bahawa SDG ini membentuk jati diri mereka atau DNA yang selalu kita gambarkan dari semasa ke semasa? Jadi pihak pengurusan tertinggi di UTM memang sering menjadikan ianya sebagai satu platform. Cuma kadang-kala ada beberapa program yang dilaksanakan, ianya mungkin dilihat hanya sebagai pelaksanaan berbentuk KPI. Sedar ataupun tidak, pasti ataupun tidak, anda semua terlibat dengan SDG. Sama ada anda adalah merupakan seorang suri rumah. Sekarang ni semua orang jadi suri rumah, berada di rumah masing-masing. Sama ada anda merupakan seorang penyedia perkhidmatan, pengendali perkhidmatan, juga sekarang ini kita dapati di UTM juga mereka di barisan hadapan bertungkus lumus bekerja untuk kita, terutamanya di GHB, Jabatan Harta Bina. Mereka ada frontliner mereka sendiri. Kita juga ada mereka yang menjaga aset-aset kita, dan juga potensi-potensi apa yang kita boleh gunakan di dalam UTM. Sebagai satu contoh, kita ada program yang berkaitan dengan pertanian. Salah satu contohnya agrotani. Dan semua elemen-elemen ini yang wujud, yang hadir di dalam UTM sebenarnya adalah SDG. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa salah satu daripada era selepas COVID-19 adalah berkenaan dengan food security ataupun dipanggil sebagai jaminan makanan. Ini penting kerana kita kena faham bahawa keadaan pada hari ini berubah, telah mengubah norma-norma masyarakat. Di mana sebelum ini kita sangat bergantung kepada makanan dari luar, kita bawa SDG di dalam UTM dengan menggalakkan pertanian. Kita ada program pertanian. Kita ada program ternakan ayam. Ternakan ayam organik. Boleh bertanya dengan pihak GHB. Mereka ada program ini. Mereka menjual program ternakan ini. Mereka menjual baja kompos yang dibuat daripada sisa makanan yang kita hasilkan sendiri. Di situlah nilai tara kepada SDG. Selain daripada itu, di UTM juga sedar ataupun tidak, mungkin kebanyakan daripada kita tidak cakna bahawa di perpustakaan kita ada satu galeri. Kenapa dia kait dengan SDG? Kerana peranan daripada program galeri ini adalah memberi ilmu khazanah dalam bentuk penyataan dokumen-dokumen yang telah kita simpan bertahun-tahun sebelum ini untuk dipamerkan kepada pengunjung-pengunjung. Sila pergi ke perpustakaan UTM. Antara yang terhebat galeri yang mereka ada, mereka menyimpan
beberapa dokumen-dokumen asas penubuhan UTM. Inilah pentingnya SDG kerana ianya menggambarkan satu bentuk proses untuk penyimpanan data, dokumentasi bagi tatapan anak cucu kita. Bagi tatapan untuk mencapai satu keberhasilan yang tinggi apabila ianya digambarkan dalam bentuk yang bermanfaat. Jadi di sinilah letaknya program yang telah dirangka oleh beberapa PTJ dan ianya menjadi sebagai satu program yang sangat-sangat relevan kepada warga-warga kampus. Dan warga kampus ini merupakan ejen transformasi. Mereka juga adalah merupakan proses untuk mengendalikan semua bentuk perkhidmatan ini ke arah SDG. Sama ada anda sebagai seorang kerani ataupun anda adalah merupakan cuma kategori N, ataupun anda merupakan seorang yang tidak ada kaitan langsung dengan akademik, anda lah merupakan ejen perubahan di UTM untuk mencapai SDG di peringkat global. Bagaimanapun, kita perlu sedar bahawa peranan semua orang ini berbeza-beza. MC mempunyai peranan yang berbeza. Tak mungkin sama dengan peranan golongan-golongan akademik dan bukan akademik ataupun pentadbir. Mereka mempunyai peranan yang akan mencapai kepada kesepakatan. Dan inilah yang saya ingin tegaskan dan tekankan kepada semua. Bahawa UTM sebenarnya adalah kampus hijau. Dan mempunyai program kelestarian di semua peringkat. Anda setuju dengan saya? Sila lihat dalam polling yang berikutnya. Jadi UTM ini sebenarnya dari tahun 2010 10 tahun yang dulu sebenarnya merupakan institusi yang sangat dekat dengan kelestarian. Okey. Dan merujuk kepada program-program yang tidak saya rasa ada gangguan. Hello? Tiba-tiba terhenti ya. Okey, clear. Okey, insya-Allah. Saya minta maaf sebab di skrin saya ni nampaknya dia tiba-tiba terberhenti. Tapi bagaimanapun daripada urus dia nampaknya ianya bergerak seperti mana yang kita sedia maklum sekarang. Insya-Allah saya punya the last part yang saya nak berkongsi. Kita cuma ada 30 minit. Saya bagi tahu dengan urus setia sepatutnya bolehlah bagi saya sehingga 1 jam, tapi kerana dia 30 minit, perkongsian 30 minit, tapi tak apalah. Saya cuba berkongsi untuk 10 minit yang terakhir ini. Kita di UTM sebenarnya mempunyai pelbagai inisiatif program berkaitan dengan SDG, dan insya-Allah untuk tahun 2020 alhamdulillah sebenarnya kita berada di landasan yang tepat kerana kita telah merangka sebelum COVID dan selepas COVID. Dan kita juga dapati bahawa kebanyakan daripada program-program yang kita cakna untuk campus sustainability ini sedang berada di landasan yang tepat untuk kita bagikan kepada semua warga kampus. Anda mempunyai peranan yang sangat jelas di sini. Kenapa ianya sangat jelas? Okey, saya berikan satu fakta. Dalam proses untuk kita mendokumentasikan SDG, ianya terbahagi kepada dua sebenarnya. Satu adalah dalam bentuk penulisan dan satu lagi dalam bentuk perkongsian. Seperti mana yang kita maklum bahawa penulisan ini sangat dekat ataupun sangat rapat dengan ahli akademik. Tidak ada masalah. Bermula daripada COVID-19 apabila kita meletakkan PKB dan semua orang berada di rumah masing-masing, bekerja dari rumah dan sebagainya, waktu itulah sebenarnya anda sedang mencetuskan satu SDG yang tidak anda sedari.
Satu perkara yang anda kena fahami, kita telah pun berjaya mengurangkan ataupun menjimatkan elektrik. Menjimatkan juga kita mengurangkan sampah di universiti kita sendiri tanpa anda sedari. Itu yang pertama. Kerana kita dah berada di rumah, kita menggunakan sendiri bekalan tenaga kita sendiri, dan kita juga yang mendisiplinkan diri kita untuk mencapai SDG tersebut. Jadi peranan anda telah berlaku secara tidak langsung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada waktu ini kebanyakan daripada bukan akademik mula mengenali ciri-ciri online, bekerja secara online, bergerak secara online, memasak secara online, memesan makanan juga secara online. Dan itulah SDG yang kita nampak di sini, iaitu dari segi empowerment, iaitu bakat. Jadi bermakna semua orang sekarang ni bekerja untuk benda yang tidak pernah dibuat selama ini. Mereka telah ada satu keupayaan baru. Mungkin yang sebelum ini tidak pernah memasak, dengan adanya sewaktu pandemik ni belajar masak secara online. Dan kalau tuan-tuan semua maklumi, di peringkat webinar ini ada banyak kursus-kursus yang ditawarkan secara percuma. Nah, inilah merupakan antara titik tolak daripada pandemik ini ke arah keberhasilan di SDG. Sama ada anda sedar ataupun tidak, itu saja. Okey. Dan yang ketiga yang paling penting kita kena faham di sini adalah SDG ini sebenarnya, pandemik ini sebenarnya telah mengajar manusia bahawa jangan bermain-main dengan alam. Jangan bermain-main dengan disiplin diri. Sekiranya kita tidak mendisiplinkan diri ini, padah akan menanti. Jadi selama ini kita banyak bercakap, kita banyak berbicara. Kita minta, mohon kepada warga-warga kampus, terutamanya apabila kita kaitkan dengan campus sustainability, semua orang akan ingat satu perkara, iaitu kampus tanpa kenderaan ataupun car free day, hari tanpa kenderaan. Dan hari tanpa kenderaan itu telah kita mulakan, inisiatif dia bermula daripada tahun 2017. Apa berlaku pada hari ini? Satu kampus tak ada kenderaan. Kerana semua orang berada di work from home. Nampak tak? Turning point itu berlaku. Dan SDG itu telah pandemik itu telah mengubah hidup manusia. Norma itu telah mengubah cara kita berfikir, cara kita berusaha ke arah untuk mencapai. Dan yakinilah bahawa SDG ini dia berada dalam lingkungan falsafah. Dia berada dalam lingkungan cara hidup kita, gaya hidup kita. Dia juga berada dalam pemikiran masing-masing. Dan kenapa pada hari ini kita perlu ada kesepakatan dalam untuk menjayakan SDG. Dan ingat, UTM antara universiti awam di Malaysia yang begitu committed. Datuk NC kita sendiri nakkan supaya perkara ini bukan cakap-cakap saja. Bekerja, bercakap dan bekerja. Terus bekerja untuk mencapai kepada kelestarian tersebut. Jadi isu ini berulang apabila dikaitkan dengan SDG ini hanyalah kepada alam, hanyalah kepada alam sekitar. Dan pada baru-baru ini kita dapati apabila kita mencapai satu benchmarking berkaitan dengan research, SDG ini juga di bawah satu program yang dipanggil sebagai SDG yang ke-9, iaitu berkaitan dengan innovation, iaitu UTM antara universiti yang benar-benar memahami keperluan akademik dan penyelidikan, sehingga kita adalah antara nombor 1 di Malaysia. Bukan penarafan itu yang penting, tetapi penjiwaan itu. Dan sebenarnya UTM bergerak sebenarnya lebih laju daripada universiti lain dalam mendukung kepada SDG ini. Dan sebelum saya akhiri dan saya akan pergi kepada beberapa soalan-soalan yang dikemukakan oleh rakan-rakan FB Live kita, insya-Allah saya ingin tegaskan kepada anda semua bahawa SDG ini bukan kepunyaan Campus Sustainability dan bukan kepunyaan saya secara peribadi, tetapi saya melihat kepada program yang lebih holistik,
dan bukan kerana semata-mata untuk kita mendapat simpati. Sebab saya tahu bahawa ramai di kalangan warga kampus yang bergerak kerana tidak mahu berkongsi kepada masyarakat luar, ataupun mungkin tidak mahu mewar-warkan secara secara langsung di mana-mana media sosial dan sebagainya. Tapi ingat dan percaya, sebenarnya semua orang sedang melaksanakan SDG. Sama ada seperti mana yang saya katakan tadi, anda berada di rumah, anda berada di kampus, anda berada di premis-premis kerajaan, anda sedang melaksanakan SDG kalau sekiranya anda memahami SDG itu sendiri. Jadi untuk menjadikan perkara ini satu realiti, kampus sendiri telah merubah secara DNA-nya. Kita mengambil SDG yang telah diwartakan di United Nations, kita akan cantumkan untuk kita jadikan supaya dekat di hati masyarakat kampus di UTM. InsyaAllah, tak lama lagi anda akan dapati UTM akan boleh berbangga dengan SDG yang dipanggil sebagai Localizing SDG di UTM. Dan pada waktu itu, kita akan dapati penyedia perkhidmatan, pelajar-pelajar, pentadbir, ahli akademik, pesara, even pesara yang keluar, yang telah bersara dan tidak berada di dalam kampus, mereka akan kembali semula kepada kampus kerana mereka ingin menyumbang bakti dan menyumbang sesuatu, terutamanya kepada generasi baru. Jadi itulah yang kita nampak dari segi secara keseluruhan berkaitan dengan SDG dan juga apakah peranan yang boleh dimainkan dan sumbangan-sumbangan ini menjadikan impak kepada UTM secara keseluruhan. InsyaAllah. Dan saya akan berkongsi, saya akan melihat seperti mana yang saya janjikan tadi, saya akan melihat kepada beberapa soalan-soalan yang telah dikemukakan. InsyaAllah saya akan cuba membaca komen-komen daripada rakan-rakan FB Live kita, insyaAllah. Soalan daripada Helmi, Cik Helmi, dia mengatakan, how can we officially involve with UTM SDG? Okey, untuk pengetahuan Cik Helmi, insyaAllah kita dalam proses melatakan SDG tersebut, merentasi semua bidang dan juga merentasi semua jenis perkhidmatan di UTM. InsyaAllah by Jun ini kita telah ada kerangka asas untuk SDG, insyaAllah. Seterusnya dari Cik Zainal Abidin bin Hassan, mudah-mudahan UTM merupakan kampus terus unggul, cemerlang, gemilang dan terbilang kerana Tuhan untuk manusia. Kampus hijau terus maju dalam penjimatan kos dan kelestarian. Okey, insyaAllah. Sebenarnya untuk pengetahuan semua juga, UTM committed bukan hanya terhadap penjimatan. Kita nak membawa definisi kepada elemen DNA kepada warga kampus. Sumbangan anda sangat kami hargai walaupun ianya tidak terlihat oleh pandangan manusia. InsyaAllah Yang Maha Esa tahu, dan Yang Maha Esa itu akan memberikan balik semula kebaikan itu, membalas semula kebajikan yang anda buat itu walaupun ianya tidak tertulis oleh anda. Kerana kita tahu, kita sebagai Muslim, yang biasanya kepada Muslim lah, sedar bahawa lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini, kan? Jadi penjimatan itu melebihilah apa yang kita dah laksanakan seperti ini. Mawar merah berjaya jimatkan elektrik dan sampah. Yalah, di mana-mana, bukan UTM saja. Kita boleh bertanya kepada penyedia perkhidmatan ini, berapa banyak sampah yang telah berjaya kita kurangkan. Dia bukan pencapaian sebenarnya pada saya, ianya adalah sebagai satu turning point. Sebab selepas ini kita nak pastikan kita adalah kampus zero waste, tak ada sampah. Itu yang diwar-warkan oleh Datuk NC kita, kan? Sampah ini macam mana dan sebagainya. Okey. Elektrik dah biasa, kita ada banyak projek dan program yang dibuat di bawah Prospek, salah satu center di UTM yang sangat aktif dengan program-program berkaitan dengan tenaga. Jadi kalau nak tengok apa modul-modul yang telah dibuat, certification yang telah dibuat, boleh jumpa dengan Prof Sharifah lah. Seterusnya ada juga pinjam buku kat PSZ, seronok pinjam buku novel dan resepi. Okey, PSZ ini bukan sekarang ini, kalau tengok pada perkongsian pada hari ini, surat khabar fizikal, surat khabar fizikal tu dah semakin tenat pada hari ini.
terutamanya waktu COVID sekarang. Jadi orang tak nak lagi melanggan secara fizikal. Orang nak tengok online. Orang nak tengok perkongsian-perkongsian. Tapi percayalah pada saya, SDG ataupun apa-apa yang berkaitan dengan kelestarian, dia ada fasa. Okey, fasa yang akan menjurus kepada manusia itu untuk terlibat. Pada waktu sekarang semua orang bergantung kepada online. Kita tidak tahu pada masa akan datang. Okay? Perkhidmatan dari segi pendidikan ini ditawarkan secara macam mana. Contohnya kalau orang nak tengok tentang sesuatu artifak, dokumentasi, seperti mana yang saya katakan tadi, perpustakaan UTM ada menyediakan galeri ini. Pergi tengok gambar-gambar yang waktu mula-mula UTM ini dibina, macam mana bentuknya. Dokumen asas penubuhan UTM juga ada di sana. Mungkin penemuan rambut orang yang pertama, jejak kaki di UTM pun mungkin ada, saya tak pasti. Tapi pasti ada perkara-perkara yang berkaitan. So, inilah yang kita gambarkan sebagai kepentingan untuk kita membudayakan elemen-elemen ini. Ada lagi Mawar Merah berbakat masak secara online. InsyaAllah selepas ini dengan adanya banyak program-program yang akan dibuat oleh TTC, anda boleh buat secara online, boleh dapat buat income generation. Sumbangkan semula. Kita ada endowment, kita ada wakaf. Online yang anda buat, pulangkan semula ke UTM, bina semula generasi baru. Itulah dia SDG, keberhasilan semula kepada apa yang kita telah laksanakan. Bukan hanya belajar memasak. Mungkin sebelum ini orang nak menyediakan mungkin cara-cara untuk menyediakan baja kompos yang sangat saintifik. Contohnya yang telah dikongsi oleh Dr. Nur Rahim TCC pada beberapa hari yang lepas. Jadi saya rasa ramai juga yang telah mendapat manfaat daripada program tersebut. Nama saya Farid. Isu sampah domestik ini dari dulu hingga sekarang masih tidak berkurang. Dia kata isu sampah domestik. Tapi perkongsian yang kita telah buat melalui SW Corp, kita dapati bahawa waktu COVID ini sampah kurang. Sampah kurang ni sebenarnya apa? Sampah makanan. Sebab orang dah masak dekat rumah, dia tahu berapa banyak yang dia nak masak. Jadi dia akan kawal stok makanan ini. Jadi inilah sebabnya yang menjadikan sampah domestik ini berkurangan. Tapi peranan saudara-saudara semua pastikan tolonglah asingkan sisa makanan dengan sisa bukan makanan. Terutamanya bila kita pakai mask, kita pakai topeng muka dan sebagainya yang sebenarnya tidak boleh kitar semula. Itu penting Jadi di rumah kita dah boleh ada program ini. Pastikan ianya berlaku. Car Free Day start pada tahun 2017. Saya dah sebut tadi. Car Free Day ini adalah antara yang paling banyak disukai, mungkin digemari. Sangat popular 2 tahun yang lepas. Tapi pada tahun ini rupa-rupanya Car Free Day di UTM sangat hebat. Hampir tak ada langsung kenderaan yang masuk ke dalam UTM. Terus berkurangan pencemaran udara yang dikatakanlah. Tapi tak apalah, kita bincang ataupun kita ulas itu kemudian Dan Siti Rahma Omar, Dr. Rahma dia kata sebab PKP saya dah mula cuba Food Panda. Sebelum ini tak pernah. Jadi okey. Cuba-cuba juga, tapi kalau boleh janganlah terlalu kerap Dan beberapa lagi daripada Encik Zulkifli Abu Bakar, Prof. Adil, mengapa Car Free Day hanya fokus kepada bahagian pentadbiran fakulti, mengapa tidak diluaskan kepada kolej-kolej pelajar? Kita dalam proses untuk membuat prosedur yang didokumentasikan secara rasmi di peringkat UTM, dan bukan hanya kepada Car Free Day, kita nak menjawab tadi kepada SDG 2030 pada tahun 2030. Hasrat kami di kampus Sustainability ini bukan hanya nak menyekat anda semua untuk menggunakan kereta-kereta mewah masuk ke dalam UTM ataupun kereta untuk berada di dalam UTM. Kita sebenarnya sayangkan warga kampus. Kita nak warga kampus ni masuk ke UTM, parking di satu tempat dan berjalan kaki untuk menyihatkan tubuh badan. Kalau tak percaya boleh tanya dekat beberapa jabatan pendaftar berapa banyak orang yang sakit, mengalami kemurungan. Jadi sebab itulah di dalam SDG untuk localizing UTM ni, yang teratas adalah human being. Kita nak bergerak ke arah human being, well-being, humanizing. Kita nak humanizekan semua program-program yang kita buat ni bukan sekadar untuk mencapai KPI, tetapi lebih menginsankan manusia. Supaya ianya
Kita sama-sama dapat berjalan kaki, gunakan perkhidmatan awam yang disediakan oleh UTM. Kemudian kita dapat melihat alam semula jadi sebab kita dalam proses untuk mentransformasikan aset-aset infrastruktur yang ada dekat dalam UTM, termasuk kita nak menanam semula pokok-pokok. Jadi kita dapat menyantuni sebagai banyak perkara-perkara ini. Jadi insya-Allah bukan hanya bahagian pentadbiran, kita akan buka semua. Bagaimana SDG ini mempengaruhi daripada AZ Izhar? Cara kerja terutama kepada pengajar. Okey, rungutan yang kita terima adalah pengajar menyatakan rungutan kenapa kami kena parking di sini. Saya ada mempunyai masalah, tidak boleh untuk bekerja sana, bekerja di sini dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan semua yang dihormati, SDG ini sebenarnya dia lebih tertumpu kepada gerak kerja. Maknanya dia tidak mensasarkan bahawa anda perlu mencapai perkara ini secara konkret. Tidak. Dia melibatkan kepada fasa. Dan fasa demi fasa itu akan mempengaruhi kepada gaya hidup kita. Terutamanya kepada golongan pengajar SDG ini. Ya, di beberapa platform antarabangsa telah pun memperincikan, telah membahaskan ada beberapa SDG yang akan berubah, ia akan tidak dapat dicapai dengan sempurna. Sebagai satu contohnya adalah apabila kita melihat kepada SDG nombor 4, higher education, akan terjejas kerana kita terpaksa melakukan pembelajaran secara online. So bila melakukan pembelajaran secara online, orang yang ada internet saja yang boleh akses. Orang yang tidak ada internet bagaimana? Ini akan menjadi satu proses perubahan kepada fasa tersebut. InsyaAllah ini akan kita boleh kupaslah. Encik Abdul Rahim, ramai yang menonton, lebih 500 yang minat. Tidaklah minat. Sebenarnya ianya adalah untuk sumbangan. Sumbangan saya untuk bergerak. Kalau tidak, tak bergerak kita ni. Berkaitan dengan SDG. Orang ingat SDG ni hanya sustainable campus saja yang buat. Tidak. Nak difahamkan bahawa semua orang terlibat. Sama ada anda ini adalah anak jati UTM ke, bukan anak jati ke, semua yang terlibat. Okey, insyaAllah. Perkongsian dan sebagainya, kita memberi beberapa berita-berita terbaik. Okey, kemudian ada daripada siapa ni, Hayati Gono, tak pasti siapa ni. Penutupan store juga satu penjimatan yang baik, tak pasti ni penutupan store yang mana. Mungkin dimaksudkan penutupan store di UTM lah kot insya-Allah. Tapi apa-apa pun ianya berkait rapat lah sebenarnya dengan cara kita mengendalikan satu-satu operasi. Okey. Faiz, ini rakan saya ni, Stor Am Jabatan Kimia dah mulakan SDG dari tahun 2015. Alhamdulillah. Terima kasih. Anda sebenarnya antara pelopor lah sebab 2015 tu memang awal-awal lagi SDG. Okey, yang telah pun kita mulakan. Okey, daripada Encik Helmi, kehadiran banyak kelawar dan monyet. Ini sangat seronok ni. Apakah termasuk dalam ruang kerja jabatan ini? Apa strategi nak kurangkan? How can we turn their presence into something good? Okey, saya ada sebut tadi dalam perkongsian saya adalah kita nak pastikan bahawa setiap orang bekerja dan memainkan peranan Okey. Jadi isu berkenaan dengan kelawar dan monyet ini dia berkaitan dengan ekosistem yang ada di UTM dan kita kena sedar salah satu yang sangat rapat dengan saya adalah di agrotani di kebun UTM. Serangan monyet, serangan babi hutan, serangan dan sebagainya. Dan akhirnya kita dapati bahawa sebenarnya semua serangan-serangan ini bukan dia serang kerana ianya tidak puas hati dengan kita, tetapi ianya adalah kerana food chain telah berubah kepada mereka, tak ada lagi makanan untuk mereka guna dan bila populasi ianya bertambah, mereka terpaksa untuk survive. Surviving rate itu tinggi. Jadi ada polemik. Adakah kita perlu bunuh? Adakah kita perlu hapuskan dan sebagainya. Di satu aspek lagi, kita nak protect kepada aset, kita nak protect kepada sumber yang ada di dalam kawasan perkebunan ataupun kawasan agrotani. Jadi isu ini dia berbalik semula kepada bagaimana kita merancang. Itulah perancangan yang penting. Kelawar ini apa habitat dia? Kenapa dia banyak berada di UTM? Mungkin disebabkan oleh banyak tumbuhan-tumbuhan yang menarik kelawar ini untuk datang ke UTM. Mungkin kita tak sedar. Mungkin juga ada spesies-spesies tertentu yang suka datang ke UTM kerana ada spesies yang kita tanam. Juga kita tak pasti. Jadi perancangan ini yang sebenarnya strategi yang perlu kita kurangkan apabila kita mesti berbalik kepada fakta.
Babi hutan, ada juga orang mencadangkan untuk menyediakan sejenis pokok yang menghasilkan sejenis enzim yang menyebabkan babi hutan tak datang. Dan ini juga adalah merupakan kepada peranan yang dimainkan oleh semua golongan. Jadi pada saya sebenarnya strategi ini perlu dibincangkan secara bukan akademik, sebab semua orang mempunyai pengalaman, mempunyai motivasi tambahan kan untuk kita pastikan ianya berjalan dengan lebih sempurna. Juga daripada Helmi menyatakan apakah strategi UTM untuk memastikan penerusan kehijauan UTM selepas COVID. Okey, UTM secara ringkasannya adalah kita mempunyai hampir 40% kawasan hijau dan cuma tinggal dalam 15 ke 20% sahaja yang mempunyai dari segi tumbuhan letupan bumi iaitu yang melibatkan kepada pokok-pokok secara alami. Yang lain-lain adalah merujuk kepada tanaman pokok-pokok getah ataupun kelapa sawit. Jadi untuk meneruskan kehijauan UTM ini sebenarnya pihak kami telah pun mencadangkan kepada pihak master plan UTM untuk membuat buffer zone, zon penampan. Di sekitar UTM ini kita menjadikan zon penampan. Zon penampan ini bukan hanya untuk kita pastikan kelestarian dari segi alam, tetapi kita nak pastikan dari segi ekosistem itu sendiri. Kerana kita dalam UTM ini sebenarnya kita bekerja dan kita juga berperanan antara manusia, haiwan yang ada dekat dalam UTM. Kita ada banyak biodiversity. Jadi untuk meneruskan strategi ini, master plan itu penting untuk kita meneruskan apa yang telah kita gariskan sebelum inilah. Kita telah adalah untuk master plan ini. Saya dah laksanakan pengasingan sampah. Alhamdulillah, Puan Normah Kasimun, dia kata dia dah buat pengasingan sampah. Anda adalah antara kontributor, penyumbang dah sebenarnya. Bila asingkan sampah tu, anda penyumbang lah kepada SDG. Ya? Dan Dr. Atih ni, Dr. Atih ni harap-harap sangat boleh overcome this matter. Dia kata pasal sampah lah ni ya. Kemudian menginsankan manusia, perkongsian yang baik, perkongsian yang bermanfaat, dan macam-macam lagi. So insyaAllah saya rasa dah lama untuk yang perkongsian kita pada hari ini. Saya harapkan anda semua di luar sana dapat bergabung, menyertai. Ingat bahawa secara holistiknya, apabila kita meletakkan keutamaannya bukan untuk diri kita sendiri, maka Allah akan membantu kita, Tuhan akan membantu anda semua. Jadi dalam proses untuk kita melaksanakan sesetengah program itu akan ada satu halangan. Di dalam SDG ini dia tahu semua halangan-halangan ini telah pun dibincangkan secara strategi. Jadi sebab itulah UTM ini committed untuk menggariskan secara tuntas program-program pelaksanaan ini, bagaimana kita nak memetakan dia dan bagaimana ianya boleh dilaksanakan dan apakah impak dia secara berterusan. Kita di kampus sendiri tidak mahu program itu berimpak hanya dilaporkan di atas kertas, hanya dilaporkan untuk mendapatkan satu penerapan, satu kedudukan UTM ni. Tidak. Kerana hasrat pengurusan tertinggi di UTM adalah untuk kita pastikan bahawa SDG ini bukan saya yang punya, bukan UTM Campus Sustainability yang punya, tetapi dipunyai oleh setiap jiwa-jiwa, setiap masyarakat, entiti di UTM itu menyumbang kepada SDG. InsyaAllah itulah saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga perkongsian ini akan memberi niat saya tulus ikhlas kepada anda semua. Jadikan Ramadan ini bersedekah bukan hanya dalam bentuk konteksnya, dalam bentuk wang ringgit. Anda boleh bersedekah dalam proses perkongsian ilmu, menjalankan tugas, menjalankan ibadah, membuang sampah, mengasihkan sampah, menjadikan alam ini lebih lestari juga adalah satu ibadah. Jadi dengan itu maka SDG tak ada apa pun sebenarnya. Telah lama kita laksanakan, telah lama kita amalkan dalam jati diri kita. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan kepada semua. Terima kasih sekali lagi kepada TTC yang telah pun memberi peluang kepada saya secara ringkas
untuk bersama-sama dengan saudara dan saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan di dalam FB Live kita pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat dan semoga ianya berkekalan sehingga bila-bila, insya-Allah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.